أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman dikasih sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita dapat bersama dalam ruangan Raudhah Ilmu bersama saya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, semalam kita telah baca harta haram yang saya sebutkan sedikit sebanyak berkenaan dengan riba. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan baca sedikit lagi berkenaan dengan riba. Mudah-mudahan kita akan kenal apakah dia riba, apakah dia kecelakaan apabila kita makan harta riba. Dan juga ancaman-ancaman, amaran-amaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang riba ini, sama ada dari ayat Al-Quran maupun dari hadis junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, semalam kita telah sebut juga berkenaan dengan riba bahawa riba ini adalah dosa besar dan tidak ada khilaf di kalangan para alim ulama. Termasuk di bawah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah kamu akan 7 perkara yang membinasakan. Disebutkan juga ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah 275, qala ta'ala allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bahawa pada ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah bahawasanya orang-orang yang makan riba itu mereka tidak dibangkitkan daripada kubur kecuali bagaimana bangkitnya orang yang gila, orang dirasuk oleh syaitan. Lagu mana dengan tak kabarnya dia tadi, begitulah keadaan orang makan riba ni, dia akan bangkit pada hari akhirat kelak. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, akilur riba, pemakan riba, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak majnunan, seperti seorang gila yang nak membunuh diri. Membunuh diri, ya. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan tanda kepada pemakan riba. Di mana orang makan riba ni Allah Subhanahu wa taala bucikkan perut dia tu, memberatkan mereka. Jadi bila mereka bangkit daripada kubur sesak, mereka bangkit daripada kubur sesak, maka gugurlah seksanya puak-puak makan riba ini. Ini di antara syiar ataupun tanda-tanda bagi orang yang suka makan riba di atas dunia ni. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan semua, bila kita berniaga, kita cari duit, kita kena jauhi daripada riba. Kerana pada hari ini kebanyakan daripada kita terlibat dengan riba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata wa dharu ma baqiya minar riba, hendaklah kamu tinggalkan apa yang masih baki daripada riba itu. Maknanya jangan kita ambil langsung riba. Kalau kita kata kita ambil modal kita saja, maksudnya ialah kalau kita butai kat orang 100 ya, kita letak mulanya 100, kena bayar 110. Lah ni kita ambil 100 sungguh. Kita butai 100, kita ambil 100. Kita boleh pahala besar tu tuan. Pahala butai kat orang ni adalah 18 kali. 18 kali ganda berbanding dengan pahala sedekah ni. Kalau pahala sedekah, sedekah seriah tu bayar kita 10 ya. Kita butai kat orang sehari, kita butai kat orang 10 ya. Allah Ta'ala kali dengan 18, 180 kali.
Dan setiap hari duit kita duduk dengan orang ni tuan, pula kita boleh pahala seperti kita sedekah sebesar bukit Uhud. Itulah kelebihan. Oleh yang demikian tuan-tuan semua, kita kena ingat baik-baik ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita semua supaya kita meninggalkan makan riba ni. Kalau kita sudah ada apa-apa, kita ambil hanya modal kita saja RM100 tadi. Kalau kita tak berhenti makan riba, apa akan jadi? Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisytiharkan, buat deklarasi peperangan dengan mana-mana orang yang makan harta riba. Sebab dia mencerobohi akan hak dan harta orang lain. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kamu bertaubat kepada Allah, mengambillah modalmu tadi, maka hak lain itu kamu ataklah ke dia. La tadhlimuna, jangan kamu buat zalim. Wa la tudhlamun, dan kamu juga tidak boleh melakukan kezaliman. Baik tuan-tuan semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, yuqalu yaumal qiyamati li akilir riba. Dikatakan pada hari kiamat kepada mana-mana orang yang makan riba, khudh silahaka lil harbi. Pemakan riba, ambil senjatamu, mari nak perang dengan aku, kata Allah. Mana perang dengan Allah. Dan Ibnu Abbas membaca ayat, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini kata Ibnu Abbas, wa hina yaqumu min qabrihi, di saat dia ni bangkit daripada kuburnya. Wa fi qawlihi ta'ala, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Qala Ibnu Abbas, faman kana muqiman 'ala ar-riba la yunza'u, fa haqqun 'ala imamil muslimin ay yastatibahu. Ibnu Abbas kata, maka menjadi hak kepada kerajaan untuk minta orang makan riba ni bertaubat daripada riba mereka. Kita pada hari ni nak taubat kerana tuan-tuan, sistem kita sendiri pun sistem riba. Jadi kerajaan tidak akan buat satu undang-undang untuk orang makan riba ni kena bertaubat, kena istitabah. Ibn Abbas kata orang makan riba ni kerajaan kena istitabah, kena minta rakyat dia makan riba ni bertaubat. Itu yang patut dibuat. Tapi kita pada hari ni nak buat kerana sebab sistem kita ni banyak melibatkan sistem riba. Khususnya zaman-zaman dahulu. Mutaakhir ini banyaklah sistem-sistem Islami. Namun demikian sistem konvensional melibatkan riba ni tuan-tuan masih subur berjalan. Demikian tuan-tuan boleh tengok, berkestakat subur berjalan, kita tengok institusi keuangan riba tumbuh bagai cendawan. Di pinggiran jalan kita boleh tengok. Contoh paling mudah, pinjaman mudah, pinjam 10,000 bayar 12, pinjam 5,000 bayar 7,000. Begitulah tuan-tuan semua. Nampaknya tidak ada keuntungan, tapi bila kita kali dengan CP dia bagi itu, mungkin kalau kita pinjam 30,000 amat terakhir bayar 37,000. Ini semua adalah riba. Sepatutnya benda ni pihak berkuasa tidak boleh mengeluarkan lesen. Sebab tu di zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz dulu, dia walaupun dia tidak ada kuasa untuk menahan lesen orang-orang terlibat dengan riba, tapi Tok Guru kata, jangan bukalah, kita jangan bagi sewa premis kita kepada mana-mana institusi yang melibatkan riba. Itu zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz dulu. Dia tak bagi. Maknanya dia tak bagi pihak berkuasa tempatan untuk bagi sewa premis kepada agensi-agensi keuangan yang melibatkan riba. Dan kita buat semua. Kalau kita ada bangun ni, orang yang nak buat premis keuangan yang melibatkan riba, tuan-tuan jangan bagilah walaupun sewa dia mahal. Sebab tuan-tuan tahu dah, situ tempat untuk perang dengan Allah. Demo pula masuk share sebab nak ambil sewa 5,000, 6,000 sebulan dalam bandar Kota Baru, maka demo bagi. Berarti orang guna premis demo untuk buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan premis ni dia kena peka bahawa orang sewa premis nak buat apa? Kalau sewa premis nak buat benda haram, kalau kita bagi, kita akan berdosa. Tak bolehlah tuan-tuan semua. Betul gudang hak kita. Ustaz, kita bagi sewa, ikut dia nak buat gapo pun, tapi mesti dia mau tanya. Sewa nak buat gapo? Nak nego. Nego gapo? Nego sikit-sikit. Kalau dia rayak sewa tu nego kain. Kemudian tuan-tuan semua buat sewa premis untuk nego kain. Tiba-tiba dia buat sistem alung, sistem riba.
kita boleh tahu dia buat benda tu, misalnya kita ayat ke dia, mutubiklah daripada kedai aku malah syubhat denganmu sebab mu melibatkan soalan riba. Kerana kita ni tuan punya bangunan, tuan punya tapak tempat ni tuan-tuan, betul sewa kita nak, pitih kita nak, tapi kena ingat usaha apa dia buat. Dulu kalau orang misalnya kita kata ada orang main biliar, judi. Judi melalui permainan biliar. Kalau kita bagi sewa premis ke tempat judi, kita berkompromi dengan mereka. Nabi ulama kata marridha bil maksiati maksiatun. Siapa dia redha dengan maksiat maka menjadi maksiat. Itulah kita kena ingat baik-baik. Kalau kita redha premis kita bagi orang buat judi, kita akan berdosa. Kita tak bolehlah bagi sewa premis kepada tempat yang patut kita bagi sewa. Jangan jadi kita ni pembantu kepada orang buat jahat. Tak boleh. Orang buat jahat tak boleh. Tuan-tuan, pisah dapur tu. Kalau kita pinjam kepada orang nak bunuh orang, kita mesti dihukum oleh pihak kerajaan. Pinjam pisah kepada A dia bunuh orang. Bila masuk dalam mahkamah, dia kata, aku dia ambil pisah rumah orang tu, orang tu pisah kat aku suruh bunuh orang sekali. Maka tuan-tuan semua kita akan bersyubhat. Dunia kita kena hukuman, di akhirat kita kena hukuman. Sama juga dengan pendapatan kita melalui premis tadi. Kalau premis kita buat benda haram, bagi sewa untuk buat benda haram, tempat disko, kelab malam, orang minum arak, walaupun sewa dia ribuan, puluh ribu sebulan, tapi kena ingatlah kita sewa buat apa? Sewa buat benda haram. Maka tuan-tuan semua tak boleh kita berkompromi pada hal yang sedemikian. Baik. Ayat ini tuan-tuan menunjukkan bahawa Al-Imam Malik rahimahullah ala annaha, bahawasanya ayat ni ayat bab riba ni, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dikata bahawa annaha a'zamu jarimatin yu'aqabu bihal insan ala ma yadkhulu batnuh. Maknanya ini di antara satu jarimah, satu jenayah yang paling besar dosa dia yang masuk ke dalam perut hamba dia. Maknanya tuan-tuan, kita ambil duit riba awak masuk dalam perut, ini dosa yang paling besar. Sebab benda ni benda haram. Dia orang makan benda haram ni tuan-tuan semua, dia masuk neraka dah. Kerana bila dia makan benda haram, dia masuk neraka. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersabda. Nabi kata apa dia? Kullu lahmin nabata min suhtin fan-naru aula bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada harta haram, maka neraka lebih utama untuknya dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Benda dalam perut kita masuk benda haram ni banyak. Contohnya al-khamru, kita minum arak, na'udzubillah. Wa minha al-maisir, duit judi pun tak boleh. Wa minha rishwah pun tuan-tuan semua tidak boleh. Wa minha ar-riba, di antara benda haram masuk dalam perut kita juga ialah yang kita panggil sebagai riba. Ni semua benda-benda tuan-tuan semua panggil benda-benda riba yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita buat masuk hasil duit dalam perut kita. Tak boleh. Kalau kita ambil juga tuan-tuan semua, maka tuan-tuan semua benda ni benda haram. Kata ulama, kata ja'a rajulun ila Malik ibn Anas rahimahullah faqal. Lekas ceritanya seorang lelaki mari jumpa Malik bin Anas. Malik bin Anas kata apa? Falam ara syai'an asyaddu minar riba. Aku tak tengok satu dosa yang lebih teruk daripada dosa riba. Kenapa? Lianna Allah adzina fihi bil harbi. Allah Subhanahu wa taala telah izinkan untuk perang dengan orang makan riba. Mana tuan-tuan semua Allah Taala bagi amaran. Dia tidak suka buat masuk dalam perut manusia ni benda-benda haram. Benda-benda haram. Sebanyak-banyak benda haram. Yang sebanyak-banyak benda haram yang ada atas dunia ni, tidak ada satu benda haram yang Tuhan kata aku nak perang dengan dia. Khusila haq lil harbi, ambil pedang, ambil gapo mari perang dengan aku, kata Allah. Sebanyak-banyak benda haram, rasuah kau curi kau gapo, sebanyak-banyak benda haram. Tidak ada satu benda haram Tuhan buat satu declaration, buat satu pernyataan bahawa mu kena perang dengan aku, illa kecuali masalah riba. Kalau kita makan riba tuan-tuan semua, hal ni Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa kita ni Tuhan ajak perang dengan kita. Hak tu kita bimbang takut. Hamba pun takut juga. Kita beli rumah. Kita beli kereta. Kalau tak ikut sistem Islami, cara pembelian cara Islam, tuan-tuan semua, teruklah kita. Tu pun kita bimbang. Kita beli rumah satu ketika dulu. Dia guna sistem dia panggil bai'ul ainah. Bai'ul ainah ni tuan-tuan semua, tak silap saya adalah mazhab Syafi'i membenarkan bai'ul ainah tapi dengan syarat yang begitu ketat. Nak banding dengan
sistem-sistem yang lain. Bank Ul-Inah lagi ni. Misalnya aku ambil rumah pergi ke bank. Hey bank, aku nak jual rumah aku ni kamu. Rega 100,000. Bank pun ambil tu rega 100,000 dengan syarat kena jual balik kepada kita. Jadi kita pergi rumah kita ke bank. Bank jual kita 150,000. Dah. Dia panggil bayar Ul-Inah. Tapi hak ni yang paling Islam ada pada masa tu. Adalah kau di kalangan ulama tak silap amal dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengharuskan masalah ini dengan keadaan kata dengan kawalan yang begitu ketat. Tapi itu sahaja yang ada. Orang nak kira orang beli rumah ni tu semua letih kita kalau kita becek bak riba. Kena panggil pakar-pakar dia lah, hamba ni tak erti belah mana. Aku takut tak pakar, tak tahu dalam masalah ni. Tapi kita ni kena tengok molek dalam masalah melibatkan riba. Nak beli rumah, nak gapo semua sekali. Hamba kalau mau tengok nak comel sekali kat tuan-tuan. Nak beli rumah dengan bank, kita nak rumah tu bank yang jual kita. Oh, tu puas hati sekali. Maknanya misalnya kita kata ada satu projek perumahan. Dua di kapur A lah misalnya. Nak beli bank perumahan tu, hak maliknya rumah tu pun bank yang buat. Oh, dak. Pembekal buat usaha sama dengan pemaju buat usaha sama dengan bank, dibelilah kita dengan bank tu. Tu hak sedap sekali kalau boleh lah kita beli dengan bank. Tapi bank tak buat niaga lagi ni tuan-tuan. Dia tak setanggung risiko. Maka carilah jalan, carilah kaedah. Atau orang kata berbahagialah mana-mana orang yang berjaya menjimatkan duit dia untuk buat rumah secara tunai. Hot tapi tak payahlah adik kakak kita nafsu besar duit tak ada ni kak. Nak buat mana? Puak-puak zaman kita ni kita kena ingat kita buat loan siapa masuk loan. Tu kita kena ingat puak-puak kita. Kita buat loan siapa masuk loan. Faham tak? Buat loan 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 maksudnya pinjaman hutang. Siapa masuk loan? Loan ni loan kubur. Kita hutang ni buat tidak kak. Buat tidak habis homo baru habis bayar. Tapi sistem Islamik yang adanya sekadar itulah. Kita subuh dengan sistem konvensional sekian lama dalam ni tuan-tuan semua baru-barulah ada orang panggil sistem Islamik dalam negara kita. Kita di Kelantan lah. Kita di Kelantan ni tuan-tuan semua nak ayat widam. Antara penyumbang yang besar kepada perkembangan sistem perbankan Islam ialah almarhum Tok Guru. Almarhum Tok Guru ni Aziz selaku Menteri Besar Kelantan 23 tahun tu, di awal dia naik menjadi Menteri Besar, dia suruh waktu ambil semua duit kerajaan dalam bank riba kepada bank Islam. Tok Guru cerita kepada rakyat dia kata satu ketika bila dia buat sistem lagu ni, waktu ambil duit daripada bank riba dia letak dalam bank-bank Islam ni, lalu puak-puak pengurus-pengurus bank dia jumpalah almarhum Tok Guru. Dia kata Tok Guru, kalau Tok Guru waktu ambil berlaku PT, buat kita nak nego guana di Kelantan, buat duit kerajaan je hak banyaknya. Tok Guru kata kalau awak nak juga boleh, tak ada masalah, tapi Islam kanlah bank awak tu. Lalu itulah tuan-tuan semua wujudnya cawangan Islam di bank-bank. Satu faktor pendesak sebab kerajaan Kelantan masa tu Tok Guru ni Aziz punya polisi dia tidak boleh meletakkan duit kerajaan dalam bank-bank riba. Tu tuan-tuan semua ya. Yalah walaupun ada sedikit perbahasa lain tapi pokok pangkalnya dia waktu ambil duit kerajaan daripada bank riba. Waktu ambil duit kerajaan daripada bank riba atas kewarakan dia menyebabkan pengurus bank masa tu sedap duduk. Terpaksa kena jumpa Tok Guru dan minta. Kata Tok Guru boleh kalau dia mana. Syarat dia ialah wujudkan Islam di bank anda. Tu tuan-tuan semua nak ayat wich kita. Orang tak dapat dia punya desakan tu, faktor pendesak dah menyebabkan orang ni kena buat tuan-tuan semua. Dah. Falam ara syai'an asyaddu minar riba. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih dahsyat dosa daripada riba, kerana Allah Subhanahu wa taala izinkan berperang dengan orang yang makan riba. Tuhan sendiri nak perang dengan puak orang makan riba tadi. Baik. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa taala tidak sayang, tak suka pada tiap orang kafir yang banyak melakukan dosa. Maknanya tuan-tuan semua, huwal murabi, orang yang makan riba ni tadi, hak juburkan riba tadi tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang makan riba ni tuan-tuan, dia tidak redha dengan rezeki tu hawi secara halal. Dia tidak redha bima qasamallahu lahu minal halal. Dia tak redha dengan benda yang tuhawi ke dia secara halal. Wala yaktafi bima syara Allahu lahu min at-takassubil mubah. Dia orang ni dia tak rasa tak cukup dengan syariat Allah Taala, ya tuhawi ke dia mau cari kerja harusnya ni sikit. Orang ni tuan-tuan semua penyubur riba ni.
fahuwa yas'a fi akli amwalin nasi bil batili. Maka dia berusahalah tuan-tuan semua untuk makan harta manusia ni dengan cara yang tak betul, dengan cara dia buat kerja-kerja keji. Antara kerja kejinya apa dia? Dia ni athimun bi akli amwalin nas. Dia ni berdosa tuan-tuan semua sebab dianya terlibat dengan makan riba. Sebab tu tuan-tuan semua nak beli kereta, nak beli motor, nak beli gapo, nak beli ya kita ingat selalu riba. Nak beli ingat ke riba. Nak beli ingat ke riba. Pastikan cara kita berurus niaga tidak melibatkan benda-benda melibatkan riba. Tu kena ingat molek dah. Pastikan kita berurus niaga ni jangan ada benda terlibat dengan riba. Tak kira lah apa-apa pun tuan-tuan semua. Kalau kita berurus niaga benda melibatkan riba, berdosalah kita pada hari akhirat kelak. Nabi kita SAW muhazziran al-bilad bil kharab. Nabi kitanya bui amaran. Kalau mu ingat molek, mu jaga negara mu, jangan kamu terlibat dengan benda-benda yang memusnahkan. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana apabila idza zahara zina war riba, Nabi kita kata apabila zina dan riba ni zahir dalam satu-satu masyarakat, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Dah, maknanya maka telah halalah kepada mereka itu akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negeri yang besar, negeri yang kecil, bila dia terlibat dengan riba banyak, terlibat dengan zina banyak, maka tuan-tuan semua azab daripada Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita semua, ya. Sebab itulah kita kena ingat molek. Nabi kata la'anallahu ar-riba, Tuhan laknat akal riba wa akilahu, orang makan riba, wa mukilahu, tukang wakil riba, wa katibahu, penulis riba, wa syahidahu, saksi dalam masalah riba, wa hum ya'lamuna, dalam keadaan mereka ni tahu. Wa qala, kata Nabi dalam hadis lainnya, hum sawa, puak-puak ni serupa belaka. Kita jual barang, dia mau jual ambil, kita jual saksi, dia mau jual saing, kita jual dulu. Hak mana terlibat dalam transaksi riba ni tuan-tuan semua, Nabi kata hum sawa, mereka ni adalah sama saja. Dalam hadis sebutkan di tempat lain, ya al-mal'un huwa alladhi ya'khudhur riba. Orang kena laknat ni ialah orang yang ambil riba. Lakin alladhi yu'tir riba miskin. Orang yang olah riba ni, dia tidak akan kaya tuan-tuan semua. Ada. Orang yang bagi dengan orang yang ambil riba, dosa dia serupa. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Ada. Orang jual, orang jual ambil, dua-duanya dosa adalah sama belaka. Bak riba. Kita kena ingat molek lah. Kena ingat molek. Sebab itulah pentingnya kita ni kepada sistem keuangan Islam. Di zaman ni tuan-tuan semua, di zaman ni, zaman sudah ada sistem keuangan Islam, maka tidak ada pilihan untuk kita. Ya. Ada orang IP dia kata, Ustaz, sistem Islami mahal bayar berbanding sistem konvensional. Dia apa orang kita? Bila dia sebut halal mesti kena murah. Sebut halal mesti kena murah. Sebut riba konvensional murah. Halal mahal. Baik kita ambil hak murah, dia kata. Saya ingat lagi almarhum Datuk Mufti Haji Hasbullah. Dia kata apa? Dia kata mahal pun dah halal. Kadang mau nak murah, tapi kita buat job yang ni, buat job. Jangan marah kamu, ni buat job saja. Tuan-tuan semua, nikah habis 10,000. Kadang mau pergi zina dengan siaga, orang habis 50 ya. Minta maaf banyak. Nikah habis 10,000. Tapi kadang mau pergi zina, dihanyai kau digolok, habis 50 ya, 100 ya. Tapi mau kena ingat, hak tu neraka, hak ni syurga. Syurga ni bagaimana mahal tuan-tuan semua. Kena nikah. Nikah jadi bini mu, ikut mu nak buat apa. Tapi hak ni, walaupun mu kata sedap nikmat dia serupa, tak serupa sebab hak ni bagai tak semelih, hak ni pula bagai semelih. Tak, makin ayat semelih, nikah ni makin ayat semelih. Hak ni, hak zina ni makin ayat tak semelih. Jangan duk fikir, halal kena murah. Tak, halal lah. Walaupun mahal sikit pun nak buat mana. Bagi yang tak kisah 3 sekian, 2 ya, 4 ya, 10. Asalkan sistem tu halal, keuangan kita halal, Masya Allah. Mana-mana orang yang makan riba ni tuan-tuan semua, dia kena taubat dengan Tuhan. Tak boleh. Orang yang makan riba kena bertaubat pada Allah. Orang terlibat sistem riba kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berdosa kita.
Duk dengan riba lagi kita berdosa. Pada satu ketika tuan-tuan semua, ata ahadus sahabati wa huwa Bilal bitamrin ila Rasul sallallahu alaihi wasallam jayyid. Satu ketika seorang sahabat Bilal radhiyallahu anhu bawa wahkama pergi jumpa dengan Rasulullah. Ma kana 'inda Rasulillah mithlah. Benda ni tak ada dengan Nabi khumma seperti itu. Awal Bukhari wa Muslimun an Abi Sa'id qal ja'a Bilalun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin. yakni nau jayyid min at-tamar. Satu ketika bila bagi ke Nabi sejenis wahkama hak comel. Nama dia wahkama barni. Ada. War rasulu ya'lamu annahu laysa 'indahu mithla hadha an-naw'i. Nabi tahu bahawa rumah Bilal tak ada kemah ni. Kemah barni tak ada rumah Bilal. Nabi tanyalah faqala lahu Nabi. Nabi tanya Bilal, min aina hadha? Mari mana Bilal? Wahkama barni comel mari mana? Faqala Bilalun, kata Bilal, kana indi tamrun radi'un fabi'tu minhu sa'aini bisa'. Kata Bilal, dia kata kana indi tamrun radi'. Dia kata hamba ni ada wahkama tak molek Nabi. Hamba pergi jual dua cupuk hak ni dengan secupuk hak ni. Hamba pergi jual dua gatai hak ni, misalnya dua gatai hak ni, dua gatai khemah tak molek dengan segatai khemah molek. Khemah sama khemah, tapi tukarnya dua gatai dengan segatai. Gapo kata Nabi? Bi'tu sa'aini minat tamril radi' bisa'in minat tamril jayyid. Amo jual, dia kata, amo jual dua gatai wah kemah hak uduh dengan segatai wah kemah hak molek. Untuk beri makan kepada Nabi SAW. Dia kata Rasulullah, tujuan amo ni comel, dia kata, untuk dimakankan Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi kata, ini adalah riba. Ainur riba, la taf'al. Boleh mu buat, dia kata. Jangan kamu buat benda seperti ni. Maknanya, wahkama dua cupuk nak tukar dengan secupuk. Tak boleh. Jual lah tuan-tuan semua nak sangat tak? Pergi jual wahkama ni dua cupuk. 5 ya, 10 ya. Ambil duit 10 ya, pergi beli wahkama hak molek 10 ya. Kalau kita jual benda tu, lain cerita. Jual nak tukar khemah tak boleh. Berapa wahkama secupuk tukar dengan dua cupuk? Tak boleh. Kalau kamu hargakan dia, kamu jual dia. Okey, kamu jual wahkama ni demo 5 ya secupuk. Dua cupuk 10 ya. Ambil duit 10 ya, kita kobak dah ni tuan-tuan semua, terima dah. Kita pergi belilah pula khemah hak molek 10 ya. Maka menjadi halal. Begitu kan. Dia sikit sangat je tuan-tuan semua, tapi kita kena ngaji. Tuan-tuan kena faham bahawa bukan Islam saja mengharamkan riba. Agama lepas, agama Yahudi haramkan riba juga. Wa aklihim wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa akhdhihimur riba. Mereka ni tuan-tuan mengambil riba. Sedangkan benda tu sudah pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Dalam agama dulu pun tak boleh. Agama-agama sebelum daripada kita, agama dari syariat Nabi Allah Shu'aib alaihi salam pun tidak boleh. Jadi kita haraplah tuan-tuan semua dak, nas'alullah ta'ala ayyutahhira minha biladal muslimin. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala menyucikan negeri kita umat Islam ini daripada riba. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala perkasakan kerajaan, supaya kerajaan dapat mengharamkan dan menyempitkan kepada pengamal-pengamal riba ini untuk mendapat keredaan daripada yang maha berkuasa. Tapi malangnya tuan-tuan dikasih sekalian, zaman sekarang ini tidak ada orang peduli dengan riba. Ini masalah kita. Tidak ada orang peduli dengan riba. Cuma aku nak sebut gini ke tuan-tuan semua, akhir di kuliah saya malam ni, aku nak 87 orang yang live dengan aku sekarang ni, ataupun review lepas daripada ni tuan-tuan sekalian. Yang saya mahu ialah tanamkan dalam diri anda kesedaran melibatkan riba. Satu. Yang kedua, cek balik pembelian kita, pinjaman kita, hutang kita, apa saja terlibat dengan kita ni, kita cek balik tuan-tuan supaya tak terlibat dengan riba. Kalau terlibat dengan riba, perbetulkan sistem itu, jual beli balik semua sekali dengan teknikal dan nasihat para alim ulama. Sucikan diri anda daripada riba sebelum daripada anda nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita suci daripada riba seputih kain kafan yang akan membalut tubuh kita di saat kita dibawa untuk menghadap yang Maha Pencipta, insya-Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan tersambung lagi bicara kita yang lain pula pada malam esok, insyaAllah, dan pagi esok
ada bicara kita berkenaan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah. Bertemu lagi. Salam hormat dari saya, Ustaz Saibul bin Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.